Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, saya jemput tuan-tuan ke hadapan tuan-tuan, insya-Allah kita manfaatkan betul sisa-sisa umur kita ini. Insya-Allah. Saya tunggu tuan-tuan, silakan. Ramadan, takut-takut ada kerugian dalam kehidupan kita, sedangkan Ramadan adalah sebuah keberuntungan yang sangat besar. Sila-sila kita duduk rapat-rapat, kita memperolehi naungan dan kasih sayang daripada Allah Ta'ala. Orang yang duduk jauh, Nabi kata rugi. Orang yang tak datang, Nabi kata celaka. Hadis riwayat Al-Imam Bukhari. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما بعد، قال الله تعالى في الكتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Alhamdulillah, Allah bagi lagi kita panjang umur sampai hari ke yang ke-15 ini. 15 Ramadan. Ada orang mati di kala bulan Sya'ban. Ada orang mati satu hari sebelum Ramadan. Ada sahabat saya sendiri, ayah dia meninggal ketika 7 Ramadan. Ya, dalam keadaan yang tak pernah ada sakit pun. Kita yang sakit sampai sekarang tak mati-mati. Adakah ruang itu diberi oleh Allah sia-sia? Bukan, ruang itu adalah ruang untuk kita mencari pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam ayat yang kita baca tadi itu, dalam surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 186, Allah mengatakan, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu, yakni ya Muhammad, mengenai aku, maka katakanlah fa inni qarib, aku akrab dan dekat dengan mereka. Allah Subhanahu wa taala dengan kita dia dekat, tapi yang buat jauh adalah kita melarikan diri daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang tu yang buat kita rugi. Maka sesungguhnya aku, yakni Allah, sentiasa hampir aku perkenankan permohonan orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li. Ya, dia akan makbulkannya, wal yu'minu, dan maka hendaklah mereka menyahut seruanku dengan mematuhi, dan hendaklah mereka beriman, kemudian supaya mereka menjadi orang yang yarsyudun, yang berada di atas jalan yang benar, jalan yang tidak ada kebengkokan. Pada dasarnya semua orang faham bila kita baca awal-awal surah yang kedua, surah Al-Baqarah selepas Al-Fatihah. Allah dah kata daripada awal, dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab ni tak ada ragu-ragu. Kitab ni tak ada kesesatan. Kitab ni tak ada kebengkokan. Tapi kita hanya pakai ketika orang nak mati je. Kita hanya pakai ketika nak menikah je. Tapi dalam hal-hal lain kita meninggalkan kitab ini. Sedangkan kita kata kitab ini tiada kesesatan, tapi tiada keraguan. Tapi kita saja. Jadi insya-Allah pada tengah hari yang berbahagia ini, petang yang berbahagia ini, saya sebenarnya dalam perjalanan nak menuju ke Melaka. Pukul 6 ada ceramah di Masjid Al-Azim, Masjid Negeri Melaka. Ya, tapi alhamdulillah bila Bob tanya ada ruang kosong, alhamdulillah kita dapat jumpa pada petang berbahagia ini untuk melihat dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, hadis riwayat Baihaqi, 4 wirid yang tidak boleh ditinggalkan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Ya, 4 wirid yang tidak boleh ditinggalkan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak dalam riwayat Baihaqi. Walaupun dalam riwayat itu, riwayat ni kita anggap dia sahih sebab tiada komentar. Tak ada mengatakan ada perawi yang majhul, ada perawinya itu, perawi ni tak. Dia beritahu riwayat Baihaqi, jadi semua orang terima, maka kita menganggap ianya adalah sahih. Ya, sebab tu kita mulakan dengan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 186 ni. Kenapa? Sebab kita nak bagi kita keyakinan dalam diri kita bahawa sesungguhnya Allah dekat dengan hambanya.
Kerana kenapa hambanya mencari-cari ruang menjauhi daripada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah dekat, banyak kali gambaran dalam hadis menceritakan Allah itu dekat kepada hambanya, tapi manusia cuba melarikan diri jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Allah akan mustajabkan semua doa yang hamba minta pada dia. Cuma kaedah dapat mustajab itu berbeza-beza. Apa maksudnya? Ada orang berdoa, ini kalau kita belajar tasawuf, belajar tasawuf kan, ada satu kata-kata ulama, dia kata apabila kamu berdoa semalam, tiba-tiba hari ini Allah makbulkan doamu, itu tanda Allah sayang padamu. Malam doa, hari ini dapat, Allah sayang kita. Tapi kalau kamu berdoa 10 tahun yang lalu, hari ini baru Allah makbulkan doamu, itu tanda Allah sedang menguji kesabaran dan keimananmu. Tapi bila kamu berdoa dari kecil sampai ke besar, dari muda sampai ke tua, dari mula kerja dah pencen, dari hidup dah dekat nak mati, tak dapat juga, bukan Allah tak makbulkan doamu, tapi Allah sedang merencanakan sesuatu yang lebih besar dari doa yang kamu pinta. Kan senang? Tak dapat. Bila Allah nak bagi di negeri akhirat. Kalau mengikut hadis Nabi SAW, Nabi kata ada 3 keadaan. Pertama, apabila kamu minta, Allah bagi. Apa yang kamu nak, Allah bagi. Yang kedua, Allah tak bagi. Bila kamu minta, Allah tak bagi, Allah simpan untuk Allah bagi di akhirat nanti. Yang tu lebih cantik daripada yang di dunia, kerana dunia sementara. Kita harus ingat kata-kata pesan ulama tasawuf. Wahai kalian semua, kata ulama tasawuf, kita semua, sesungguhnya ingatlah dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kamu meninggal. Akhirat tempat kamu kekal. Sesungguhnya dunia ini bukan tempat tinggal, tapi tempat kamu meninggal, bukan kamu kekal. Ini kena ingat. Kan? Jadi sebab tu Nabi kata apabila kamu berdoa, ada yang Allah bagi, dapat. Ada yang berdoa Allah tak bagi, tapi dia simpan di akhirat. Dan ada yang berdoa Allah bagi pun tidak seperti mana kita nak, Allah simpan di akhirat pun tidak, tapi Allah buang segala musibah dan keburukan yang bakal menimpa kita tu, Allah tolak ke tepi. Dia tak jadi keburukan. Nah, sebab tu kita kena minta, ya. Jadi kita nak tengok 4 amalan atau 4 zikrullah yang diamalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam pada bulan Ramadan dalam riwayat Al-Imamu Baihaqi. Ya, dalam riwayat Imam Baihaqi, ulama mengambil tafsir ayat tersebut. Pertama sekali, apakah amalan dan zikrullah yang tidak boleh ditinggalkan bulan Ramadan? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Minta ampun pada Allah. Hamba yang memperoleh kejayaan bukan hamba yang boleh menghabiskan tarawih 23 rakaat, bukan. Hamba yang memperoleh kejayaan bukan dia memenuhi masjid pada solat tarawih, tetapi dia terkucil ketika solat zuhur. Betapa ramainya manusia mendatangi masjid ketika tuntutan sunat pada tarawih, waktu tarawih sampai penuh dalam, penuh ke atas, kat luar lagi kena bentang tika. Kenapa? Datang hanya melakukan solat tarawih, tapi mereka tak jaga solat jamaah fardu. Ini adalah suatu kebodohan dan kejahilan seorang manusia. Dia buat beramal, dia tengok apa yang dia suka dia buat, tapi Allah dan Nabi suka dia tak mau buat. Ya, baik. Sebab itu tugas pertama kata baginda Nabi SAW atas seorang hamba yang beriman adalah dia sentiasa minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan tengok tu imam bila dia lepas bagi salam, apa perkataan yang dia buat? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Nampak kecil, nampak tak ada benda pun. Bagi orang yang tak faham ilmu, dia rasa tak ada apa-apa. Tapi itu sunnah Nabi, dan itulah ibadah yang paling besar, iaitu ibadah bagi menyelamatkan seorang hamba daripada jatuh ke dalam neraka jahanam. Sebab hamba ni dia banyak dosa.
Jadi kita kena buat apa? Dalam bulan Ramadan memperbanyakkan zikir astaghfirullah wa atubu ilaih. Ampuni aku ya Allah, aku bertaubat kepadamu ya Allah. Ini orang salat tahajud belum tentu masuk syurga, tapi orang yang dapat pengampunan sudah pasti. Ada orang ngaji Quran, dalam riwayat Al-Imam Muslim, dia dicampak masuk dalam neraka. Kenapa? Dia nak jadi johan dalam pertandingan. Dia nak digelar qari dan qari'ah. Dia masuk neraka. Masuk neraka pula tu bukan masuk dalam keadaan terhormat, ambil letak gitu, bukan. Baling dan campak sehingga gugur daging mukanya, baru masuk neraka. Orang yang mati syahid masuk neraka. Hai, lain macam bunyi. Hadis sahih Muslim. Kenapa? Sebab dia ketika pergi berperang tu dia harap dia dapat pangkat PGB, pingat gagah berani. Orang yang sedekah masuk neraka sebab dia sedekah kemudian ambil gambar masuk Facebook. Alhamdulillah hari ini dapat sedekah RM20. Bukan banyak, no, RM20 tu pun masuk Facebook. Pada hakikatnya sedekah itu membawa dia ke syurga, tetapi bila dia ambil gambar, dia hantar jalan Facebook, maka dia golongan al-masakin. Habis, rugi, sia-sia. Tu manusia. Setan ni dia pusing kita, ustaz. Setan tak ada bulan Ramadan ni. Memang setan tak ada, tapi kita dah lama disetankan. Kan? 11 bulan kita dididik oleh setan. Tiba-tiba bulan ni nak jadi malaikat memang tak adanya. Setan memang tak ada, tapi kita terlebih setan daripada setan. Sebab tu akhirnya jadi juga benda yang karut-marut pada bulan Ramadan Al-Mubarak. Istighfar ni kemenangan dia besar. Ya, orang yang istighfar ni memang dia dimasukkan dalam syurga Allah Subhanahu taala. Sebab tu orang yang minta ampun dia golongan yang beruntung. Nabi berapa banyak tuan-tuan? 70 hingga 100 kali. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Ada riwayat lain yang sahih juga, Bukhari. Nabi baca lagi pendek. Astaghfirullah. 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 Udah, simple. Kan? Jadi minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, tapi jangan sebut saja. Sebut dengan niat bermatlamat memohon keampunan daripada Allah. Jangan buat macam kita. Kita kan sebutnya panjang, fahamnya hidup. Kan? Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Lepas tu tak rasa apa-apa. Tu bahaya. Jadi istighfar tu apa? Istighfar tu adalah memohon keampunan daripada Allah. Jangan lupa istighfar. Dan ni kita dah masuk 15 ni, jaga-jaga. Nak lagi 5 hari masuk hari ke-20. Jadi 10 malam yang akhir. Apakah wirid yang terbaik dalam bulan Ramadan yang diajar oleh Nabi kepada Aisyah? Aisyah kata, ya Rasulullah, andai tiba masa malam itu malam Al-Qadr, apakah doa yang perlu aku amalkan? Kata Nabi, satu, Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan fa'fu anna. Kita suka baca untuk orang. Hadis perintah untuk baca untuk diri sendiri. Setiap orang kena buat. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Kau maha pengampun dan maha pemaaf. Kau suka memberi maaf, maafkanlah aku ya Allah. Udah, itu aja. Jangan zikir banyak. Ya, jangan zikir banyak. Jadi pada sebelum sampai 20 sehingga ke 30, maksudnya kita masih pada 15, perbanyakkan istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Tapi bila sampai hari ke-20 sampai menuju ke-29, maka tidak ada wirid lain yang lebih besar daripada wirid itu, terutama pada waktu malam. Terutama bagi-bagi je salam solat maghrib kanan dan kiri, maka apa perkara pertama yang kita kena buat? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, fa'fu anni. Ya Allah, ya Allah, minta untuk diri kita. Ini lambang kejayaan. Tuan-tuan perasan tak, ada dalam hadis
ada orang bulan Ramadan ruginya besar rugi. Saya ada beberapa tajuk, orang jemput bagi tazkirah, saya bagi tajuk insan rugi di kala Ramadan masih di sisi. Bukan insan rugi di kala Ramadan udah pergi, bukan. Tapi insan rugi di kala Ramadan masih di sisi. Masih tapi rugi. Tuan-tuan ingat doa Jibril alaihissalam yang 3 tu. Ya, bila naik mimbar, oi tangga banyak yang ni rupanya. Ni baru ke? Patut dia lain macam. Sebulan aja saya tak datang. Aircon dah ada. Dulu tak ada aircon, kipas besar. Kan berpeluh lah juga ustaz. Ni pun orang tak nak datang juga kalau aircon. Kapet keras komplain, luka dahi, buh kapet lembut, tak datang juga. Tak apalah, AJK buat je yang mana patut. Datang tak datang tu bukan kerja AJK, tu kerja Allah Ta'ala. Nabi menyebut amin, amin, amin. Doa Jibril yang 3 tu yang sahih lah, riwayat Ibn Hibban dan riwayat Ibn Khuzaimah, bukan yang merapu tu. Apa doa Jibril yang Nabi amin? Tangga mimbar yang pertama Nabi doa, apa Jibril doa, ya Allah, ya Tuhanku. Ni Jibril doa, binasalah, celakalah apabila seseorang hamba Allah dijemput ke dalam bulan Ramadan, tapi sampai tamat Ramadan dia tak dapat pengampunan dari Tuhannya. Binasa, celaka. Masuk tak Ramadan? Masuk. Sampai tamat Ramadan tak dapat pengampunan. Kenapa jadi gitu? Yang kedua, ya Allah, ya Tuhanku, binasalah, celakalah apabila seorang anak diberi baginya ayah dan ibu yang sakit maupun udah tua, tapi anak tersebut tak dapat menghuni syurga Allah. Kata Nabi amin. Kita ada mak bapak hantar Kak Long ambil, Kak Long kata tak apalah mak mai duduk rumah Kak Long lah. Kak Long suka nolong. Kak Long dapat tahan 3 minggu, hantar rumah Kak Ngah tahan seminggu je, daripada elok dah termengah-mengah. Kak Ngah hantar rumah Kak Cik kata aku tahan 3 hari je, mak makan kuat, aku daripada besar dah jadi kecil. Kak Cik hantar last rumah Kak Su kata aku boleh tengok sekejap, lepas tu korang datang ambil lah, aku daripada segar dah jadi lesu. Last kali tuan-tuan, kejadian benar di Bukit Sentosa. 9 orang anak lelaki, 5, 4 orang perempuan. 4 perempuan, 5 betul lah, 5 lelaki. Ibunya tarik nafas terakhir ketika pindah daripada satu kereta ke satu kereta anaknya. Mak nak duduk dengan Kak Long, tapi Kak Long tu tak rasa nikmat bila mak duduk dengan Kak Long. Sebab itu manusia yang paling bodoh sekali adalah bukan manusia yang punya mata yang buta, tetapi punya hati yang buta. Ruginya manusia. Macam mana boleh Nabi aminkan doa ketika Jibril doa? Macam mana boleh Nabi aminkan doa tersebut? Sebabkan ramai manusia dalam bulan Ramadan dia rugi. Sahur Allah nak bagi apa dia? Pengampunan. Man shama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kerana iman pada Allah, harap ganjaran daripada Allah, diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Satu, ada lagi, ada wa man qama ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Barang siapa yang bangun menghidupkan malam Ramadannya, salat tarawih kerana iman, bukan kerana orang lain, mengharap ganjaran dari Allah, bukan pujian daripada mak mertua, bukan, diampunkan dosa seluruh dosanya yang telah lalu. Ada lagi ya? Ada lagi, Allah nak bagi, tapi kita rugi. Wa man qama lailatal qadr imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Siapa yang menghidupkan malam al-qadarnya, 10 malam akhir atau 10 malam ganjil yang akhir atau 7 malam ganjil yang akhir, semua disebut dalam hadis, diampun seluruh dosa mereka yang telah lalu. Apa lagi yang kita nak?
Jadi tugas pertama kita bulan Ramadan, pusing-pusing-pusing adalah minta ampun pada Allah, kerana kita banyak. Kita ni kalau dalam bahasa disebut pendosa, orang yang sentiasa melakukan dosa. Ya, jadi itu perkara yang pertama. Kita mungkin habis ceramah pukul 5 mungkin gitu. Panjang no ya. Baik, yang pertama tuan-tuan, perempuan, ada 3 orang perempuan, boleh tak tahan itu. Ya, buat apa? Istighfar pertama, besok dah masuk 20 hari bulan. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ustaz, ada doa pendek sikit lah, boleh dalam bahasa Melayu tak? Pendek dah tu. Kau lagu Hindustan kau hafal. Iya kadang ni hero Hindustan ni Bob abang ya lagu apa, sungguh simple. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, kalau dah tak kerti benar lah, dah tak kerti dah, teruk no lah kita ni. Ya Allah, buat apa? Kau suka bagi maaf ya Allah. Kau sayang pada orang yang minta ampun ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Udah, cukup. Jangan buat susah dalam agama. Ya, ini kita pelik. Ya, kalau lagu Hindustan hafal. Pergi bazar Ramadan itu, bazar Ramadan pun pasang lagu Hindustan sekarang tahu. Ada orang cerita lah, saya tak pernah pergi bazar Ramadan, tapi ada orang cerita. Lalu tu humko hame se chora lo, kita sambung dil me kahi tum chupa lo, hum akele ho na jaye. Bob sambung Bob. Ya, tu manusia. Rugi serugi-ruginya. Itu perkara pertama. Baik, yang kedua, zikir bulan Ramadan jangan ditinggalkan, kata Nabi, syahadah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sehingga ulama tasawuf menyebut bahawa paling kurang la ilaha illallah. Ini macam kita duk sebut tu, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir yang terbaik dalam hidup kita adalah la ilaha illallah. Ulama tasawuf menyebut syahadah kita ada 2. Syahadah hidup dan syahadah mati kan ya. Jadi sepatutnya kita jaga macam mana? Kalau elok tambah 2-2. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau rasa nak syahadah mati tu, nak jaga betul-betul, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ada ulama mengatakan, kenapa kita zikir la ilaha illallah? Hasil daripada zikir itu meneguhkan iman kita pada Allah. Hasil pada zikir itu meneguhkan keyakinan kita, dan kita tak akan minta pada yang lain. Kita hanya meletakkan kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita letak keyakinan sungguh-sungguh 110% hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tak risau. Hari ini mungkin kita ada sakit, esok mungkin isteri kita pergi, mungkin kita pergi dulu, atau siapa-siapa sahajalah, ataupun rezeki bulan Ramadan ini sangat berkurangan dan sebagainya. Ya, maka ketahuilah bahawa itu semua adalah tanda tarbiyah kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beramallah dengan zikrullah. Yang kedua iaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, atau paling pendek la ilaha illallah. Ini refresh, memperbaharui keislaman kita. Tuan-tuan perasan hadis menyebut, Nabi kata di pagi-pagi ada orang Islam dan kemudian dia jadi kafir, dan kemudian di petang, di pagi Islam tapi petang dia kafir. Kenapa dia jadi kafir? Disebabkan mungkin gerak hatinya. Ingat dalam hati ni Allah tak adil. Orang dahlah dia tu kaya, sihat walafiat, aku dah sakit, tiba-tiba ditimpa pula malah bencana gitu dan gini. Motosikal yang itu ya ada kena grand bal pula katanya, kena overhaul pula itu, dan dia merungut dengan Allah Ta'ala ya. Yang kedua fikir supaya fikir jadi su'uzan, prasangka buruk terhadap Allah.
Yang ketiga, bibirnya mengucapkan sesuatu yang menyalahi syariat, boleh jatuh murtad. Perbuatannya dah tentu. Sebab tu hati-hati. Ya, hati-hati dalam amalan kita. Takut kita termasuk man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kita ikut perangai orang lain buat, rupa-rupanya perangai itu adalah perangai orang kafir yang lakukan, maka kita rosak binasa. Maka kita perlu memperbaharui syahadah kita. Amalkan yang dua ini. Seterusnya yang ketiga, Nabi SAW pesan dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, minta syurga. Minta syurga. Tuan-tuan perasan tak dalam Al-Quranul Karim Allah menyatakan dalam surah Ali Imran ayat 133. Ya, Allah kata, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dalam ayat tu Allah menyebut wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu cari perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala dan syurga yang seluasnya, bidang luasnya antara langit dan bumi dibagi kepada orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa ni? Yang sabar duduk dalam taman syurga. Kalau ikut dah nak balik dah tadi. Kalau ikutlah kira nak balik dah. Kan boleh tengok cerita Hindustan pun jadilah. Tu kalau ikut kita, kalau ikut balik nak balik dah. Balik tidur pun lega. Kalau ikut tidur lah, kita nak tidur. Hari ni tidurlah 24 jam. Esok jaga. Ngantuk tak lepas tu? Ngantuk juga. Tidur tu rutin manusia je. Ini tak siap cukup. Dalam program Tanyalah Ustaz saya 2 minggu lepas ke? 2 minggu lepas. Soalan tu datang daripada seorang major tentera. Ustaz, saya bulan Ramadan ni, saya dengan Da'i Luqman ketika itu, saya bulan Ramadan ni kuat tidur Ustaz. Saya memang menghabiskan masa untuk tidur untuk mengelakkan lapar. Saya kata, ni meja ke kerusi ni? Saya jawab dalam TV tu, ni meja ke kerusi? Saya kata, sepatutnya meja kan pangkat besar lah juga, patut dia kuat dah. Ini mau tidur kerjanya. Ustaz, dalam hadis kan menyebut, pandai dia mengaji hadis, an-naumu sha'imul ibadah, tidurnya orang puasa itu ibadah. Itu hadis dhaif, mungkar, haram pakai hadis tersebut. Kalau rasa nak tidur bukan salah tidur, qailulah kan boleh diamalkan setengah jam sebelum zuhur. Kalau tak dapat setengah jam sebelum zuhur, setengah jam selepas zuhur. Kalau ada majlis ilmu, tunggu kejap, lepas ni pergi tidurlah, tak ada masalah. Tapi dia tu, dia kata kalau boleh dia nak menghabiskan setengah hari pagi sampai ke tengah hari sampai ke zuhur tu nak tidur je supaya mengelakkan lapar. Kita puasa kan tujuan kita nak rasa lapar, nak menjiwai kepayahan orang miskin. Jangan bangga tau Ustaz, saya tahun lepas 1437 Hijrah Ustaz, 29 hari tak pernah lapar. Tenang, kemas. Ada yang tak kena lah tu. Silap-silap sahur 3 pinggan, 2 pinggan masuk dalam perut, sepinggan simpan di bonggol. Udah macam muntah dah kan. Allahu Rabbi. Maka sebab itu perkara ni kita nak kena minta apa? Syurga Allah Ta'ala. Allah kata tadi wasari'u ila maghfirah, cari pengampunan Allah, wa jannatin arduha as-samawati wal ard, cari juga syurga yang bidangnya seluas antara langit dan bumi, hanya untuk kita seorang, bukan duk ramai-ramai, bukan, dia untuk seorang aja, seorang kita aja duk. Allahu Rabbi. Tu pun kita tak mau. Uiddat lil muttaqin. Kita hari Jumaat kan duk dengar kan, dapat takwa. Bulan Ramadan pun la'allakum tattaqun. Jadi orang bertakwa, orang puasa. Duduk kat mana? Itulah syurga. Sebab tu kita kena minta syurga. Ya, minta syurga. Dan kombinasi dia, Allah perintah lagi, Nabi perintah lagi. Ya, kalau doa nak minta syurga ni, dia jangan lupa yang keempat, wirid yang keempat adalah doa meminta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap amalan kita, saya selalu pesan dengan Tok Imam. Tok Imam lah, macam Tok Imam biasa ni tak apa dah, ni Tok Imam baru tu. Kita bulan Ramadan selalu panggil pemain import. Pemain tempatan tak boleh skor. Ya, local player dapat payment tak boleh skor, jadi ambil pemain import lah, boleh skor.
Pemain import jadi imam umur 16 dengan 17 tahun. Sedang makmumnya 61 dengan 71 tahun. Dan dia tak faham. Saya, tuan-tuan, saya jaga 12 pusat tahfiz yang orang lain tak tahu saya jaga. Dia orang selalu, Ustaz ada masalah, Ustaz ada masalah. Pertama sekali, saya ada pondok sendiri tapi saya jaga pusat tahfiz ni dah lama dah. Ada 12 tempat. Kita bagi sumbangan kepada mereka, yang kedua kita jadi penasihat, bagi nasihat. Dan kita dah bagi tahu dengan guru-guru tahfiz, jangan jadikan manusia itu al-hafiz tapi bukan al-faham. Kita sepatutnya dia menjadikan orang yang hafaz lagi faham ilmu, bukan hafaz macam tape recorder ya, tekan record, dia record, lepas tu datang imam tekan play, beramal lah dia. Akhirnya umur 16 tahun dia terekam 1 juzuk dia hentam satu malam, bergegar kepala lutut makmum. 1 juzuk semalam tak ada. Okey, sebab tu malam kedua hentam 1 juzuk, malam ketiga hentam 1 juzuk, malam keempat separuh makmum tak ada. Bila separuh makmum tak ada, nazim masjid pegang mikrofon, tuan-tuan, ini semua tanda akhir zaman. Pandai pula mengata kat orang tu, orang kampung kita iman tak kuat. Nazir mengata kat orang, dah, bukan dia orang tak datang, dia orang datang berhenti. Itu yang separuh tak datang tu, dia berhenti di simpang dulu. Dia bincang masjid mana baca pendek. Jadi pergilah masjid yang baca pendek tu. Kan ada masjid Proton sini kan. Tu kan ya, dia pergilah masjid mana-mana yang baca pendek. Kenapa? Sebab dia tidak menggunakan ruang dan peluang yang diberi oleh Allah untuk apa? Untuk cari redha Allah. Ni, ketika solat tu Allah, dia angkat takbir tu pun kita dah risau dah. Dia angkat takbir tu macam kita rasa azan ketiga panjangnya, 12 harakat, bukan 6. Patut kita angkat takbir Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Habis. Kan rupa-rupanya kita tanya dengan adik-adik tahfiz ni, yang jadi imam baca sampai 1 juzuk, kenapa? Ustaz, kita orang tak nak baca tapi AJK suruh khatam. Kau bagi dengan AJK, kalau dia suruh khatam sendiri, dia sudahlah, apa khatam satu masjid. Kan ini kadang-kadang AJK suruh khatam, dia awal lagi murid, orang lain duk khatam, dia duk murid. Apa perangai AJK? Jadi tak perlu nak khatam Quran, khatam sendiri-sendiri. Khatam dalam majlis tadarus, jangan khatam dalam solat. Sebab tarawih kita bukan buat 3 malam. Tarawih kita nak buat 29 malam. Sini buat berapa rakaat? 8. Tu boleh tahan juga tu. Tu boleh. Kalau 20 tu lagi teruk kata kan ya. Jenuh kan? Jadi kita nak kena minta hak ketiga tadi, kita minta syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan yang keempat apa? Minta redha Allah Subhanahu Wa Taala. Buat sesuatu hanya kerana Allah Ta'ala. Bina keikhlasan. Nak sedekah bulan Ramadan, nak buat, bina keikhlasan. Macam mana kita nak minta zikrullah? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Dah, simple. Ini doa yang biasa kita duk dengar ni. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Boleh sambung wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Lepas tu sambung Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Dah, ataupun kalau ramai tak apalah, kalau tu imam nak baca, semuanya cukup. Dalam doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah sudah ada 2, satu redha, satu syurga. Jadi kalau kita nak beramal, pertama kita beramal tadi apa? Astaghfirullah wa atubu ilaih. Yang kedua, la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang ketiga, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Itu aja, komplit 4 yang disebut dalam hadis riwayat Al-Imam Baihaqi. Ya, pertama minta ampun, kedua syahadah, ketiga minta syurga, dan yang keempat
minta dan cari redha Allah Subhanahu wa taala. Jangan jadi golongan yang rugi yang diaminkan oleh Nabi di tangga mimbar, tangga mimbar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Simple, sangat simple. Oleh itu, kita tak payah susah-susah sangat. Dalam agama simple. Nak dapat kebaikan, sahur dulu bagi elok. Jaga sahur. Kerana sahur, dalam sahur ada barakah. Cuma orang Melayu dia tak faham. Dia kata berkat, Ustaz. Kalau berkat tak adalah apa-apa sangat. Dia kata gitu. Nampak no bodohnya. Barakah itu penjagaan Allah. Barakah itu kasih sayang Allah. Barakah itu rawatan Allah terhadap penyakit hatinya. Barakah itu adalah pengawasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat pengawasan, akhirnya dia ada kat sini. Orang yang dapat penjagaan Allah, dia ada duit lebih, dia masuk dalam tabung-tabung masjid dan sebagainya. Maka ini orang yang dapat. Dia fastabiqul khairat, berlumba-lumba melakukan kebaikan. Ada masjid nama fastabiqul khairat dekat tepi highway tu kan. Ya, ada tu. Saya pun pernah ceramah kat itu. Masjid tu banyak sumbangan daripada plus highway tu sebenarnya. Okey, berlumba-lumba ya untuk melakukan kebaikan. Itu. Kemudian kita baca hadis sahih. Hadis sahih mengatakan, Nabi kata, jangan kamu tinggalkan sahur walaupun hanya seteguk air. Kerana orang yang sahur itu diselawati oleh Allah dan diselawati oleh para malaikat. Apa lagi yang kita tunggu? Ni tawaran-tawaran yang Allah bagi. Apa maksud Allah selawat? Allah kurniakan rahmat dan kebaikan. Apa maksud malaikat berselawat? Malaikat berdoa, ya Allah kurniakan bagi mereka kebaikan demi kebaikan demi kebaikan. Dah, selesai. Sedekah, dah baca hadis dah, bulan Ramadan 700 kali ganda, malah Allah menggandakan mengikut kemahuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW dilaporkan dalam hadis dia adalah seorang dermawan, dan dia paling dermawan adalah pada bulan Ramadan, sehingga dermawan dia itu lebih laju daripada angin yang pantas berlalu. Ada ruang je nak sedekah, ada ruang je nak sedekah, mengikut kemampuan. Sedekahlah mengikut kemampuan. Allah nak bagi juga, tapi sayang kita tak buat. Berbuka puasa 15 minit atau 10 minit sebelum azan, saat barakah untuk kemakbulan doa. Kita ada masalah, ada penyakit yang tidak sembuh, ada masalah ekonomi, ada masalah apa, masalah ini dan sebagainya. Pada saat itu berdoa, bukan hanya menunggu saat azan dilaungkan, bukan. Ini kita tunggu. Apa lama benar nak azan ni ya? Wah, tu kan. Apa Tok Bilal makan dulu ke? Tu kan. Contoh aja. Iya, patut 10 atau 15 minit tu doa. Doa yang mana? Yang tadi tu. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu anni. Komplit. Tak payah buat tahlil arwah time tu. Kita suka terbalik. Time tu time doa, dia suka nak buat tahlil arwah. Tahlil arwah time tu tak payah. Tahlil arwah buat time lain. Time tu berdoa apa-apa sahaja. Time saat kemakbulan doa. Tarawih, pengampunan, ramai orang manusia tinggal, rugi. Tak payah duk risau tentang 20 rakaat. Kalau ikut mazhab al-Imam Hanafi, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad mengatakan 40 rakaat. Duk gaduh 8 dengan 20 buat apa? Cuba sesekali buat 40. Kan baru kena. Ustaz buat berapa Ustaz? Saya buat 8 tambah 3. Kadang-kadang 8 tambah 1 je. Kan witir dia 1 je. Ustaz kenapa tak buat 20? Sebab Nabi buat 8. Ustaz kalau orang buat 20 okey, bukan kata 20, 40 pun dipersilakan. 100 pun kalau larat silalah, tak ada masalah. Kan? Tapi kita nak jaga hak 29 malam tu. Kita nak jaga, sebab tu kita buat 8. Tapi baca dia tenang. Kalau 8 ni kan tu iman baca tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim ila al-akhir al-ayat. Tenang. Tapi kalau 20, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Oh, berdebum bambung. Tu. Itu bukan perangai Nabi. Itu bukan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tak dan kita. Kenapa? Kalau nak buat 20, Imam Hanafi kata tenang seperti buat 8.
Ustaz, habis lambat, padan dengan muka kau. Sepatutnya fikir yang terbaik untuk kehidupan kita, ya. Bukan hanya kita, malah makmum di belakang itu. Allah bagi kebaikan sangat banyak. Tambah-tambah Lailatul Qadar. Manusia bukan mencari Lailatul Qadar, tapi mencari Lailatul Qamdar. Memang begitulah kehidupan manusia. 20 yang terakhir, doa yang tadi, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian jaga apa? Hak 10-20 terakhir nanti. Pertama, solat maghrib berjamaah. Isteri jangan marah kalau suami tak berbuka sekali di 20 yang terakhir. Hak ni jaga. Kan, Ustaz, saya memang makan kat masjid, Ustaz. Welfare kebajikan satu family tiap-tiap malam, Ustaz. Oi, tu dia lega. Mai makan, mai kat masjid jangan duk teringat sebab welfare, bukan, tak dapat apa-apa. Mai tu sebab nak solat maghrib berjamaah. Buka puasa tak ada apa. Nabi buka puasa cuma minum ayak 2-3 teguk, lepas tu makan kurma, lepas tu habis. Lepas tu saya pesan untuk imam, solat maghrib jangan duk zikir panjang sangat. Dahlah baca panjang surah Al-A'raf. Tu kan, bagi salam, siapa pun tak ada arah belakang. Bagi salam, sepatutnya tu imam tak payah doa afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ustaz, kalau tu imam buat macam tu, hampa tinggal dia seorang-seorang. Patut tu imam ni bila dia bagi salam ni, astagfirullah macam tu imam kita buat pusing-pusing. Tuan-tuan, puan-puan, lapar ke? Pi makan. Kata macam tu je. Lapar ke? Pi makan. Sebab time semayang pun duk teringat tu, mi goreng lah, mi bandung lah dekat bawah kemah tu. Dia memang duk ingat dah. Jangan duk biar dia bagi lama. Selesai. Siapa bertahan nak solat bak dia, solat lah. Siapa nak pergi buka-buka? Waktu tu utamanya adalah makan. Waktu tu utama dia. Jadi tak apa, jangan zikir panjang-panjang sangat. Ustaz, nanti apa? Time tu sunnah dia adalah bagi orang makan. Selesai. Itu pun ibadat. Jangan duk nampak zikir tu ibadat saja. Makan tu pun ibadat. Berapa ramai orang yang derma. Satu kotak kurma. Kurma pun kurma yang makan sembunyi-sembunyi. Yusuf tayo. Makan diam-diam saudara. Tu kan ya. Jadi mat tu makan seorang. Berapa katakan 700 kali ganda. Ya, jadi jaga yang tu. Kemudian solat isyak berjamaah. Katalah kita nak makan di rumah, mai solat maghrib dulu. Solat maghrib, calur bete, calur kerteh. Lepas tu terus balik. Lepas bagi salam terus balik. Nak makan dengan isteri tak ada masalah. Isyak mai pula jaga. Hak tu kena jaga. Mai pula isyak, jaga solat tarawih tamat dengan imam. Ini banyak orang silap. Habis-habis 8 rakaat pakat keluar semua. Konon buat apa? Nak simpan solat witir di penghujung malam. Pakai ilmu lah bila nak buat amal. Jangan ikut saja. Ustaz, kan Nabi kata solat yang terakhir adalah solat witir. Ya, itu bulan lain. Riwayat Al-Imam Tirmizi, di bulan Ramadan Nabi menghabiskan solat tarawih bersama solat witir. Sehingga Nabi katakan hendaklah kamu menghabiskan solat bersama imam, yakni solat. Kalau imam tinggal witir tak apa. Kalau imam kata malam ni kita buat 8 je, balik buat witir sendiri, itu tak apa. Tapi kalau imam buat 8 tambah 3, kita buat 8 tambah 3. Apa doa Nabi? Nabi kata sesungguhnya mereka itu diberi pahala qiyamul lail sepanjang malam. Habis tu orang yang balik dia tak dapat qiyamul lail sepanjang malam, dia dapat malam tidur yang panjang. Tapi dia dapat juga solat jamaah dia dapat, tapi dia tak dapat hak tu, pemberian tu. Jangan nampak kita amal ni jangan ikut hawa nafsu. Dia kena tanya orang yang faham, terutama orang yang belajar hadis. Dia akan jumpalah kebaikan-kebaikan tersebut sampailah apa? Fajar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahtera dia itu sampai fajar. Berapa banyak kita dapat? Pahala qiyamul lail 83 tahun 3 bulan 3. Lebih kurang gitu. Bayangkan tuan-tuan, kita berubah umur 50, mati umur 61. Kita dapat 10 kali
Lailatul Qadar 83 tahun kali 10 830 tahun. Dekat nak sama dengan umur Nabi Nuh alaihissalam. Allah dia sayang kat kita, cuma kita saja tak berapa sayang dengan diri kita sendiri. Wallahu alam. Insya-Allah moga-moga kita dapat amal yang 4 tadi. Pertama, minta ampun pada Allah, istighfar. Kedua, syahadah la ilaha illallah. Ketiga, minta syurga. Dan keempat, minta ridha Allah dalam doa Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, 15 Ramadan berlalu. Adakah kita termasuk golongan yang bersedekah? Kalau siapa nak teringin nak bersedekah, boleh lagi. Saya ke pondok kami masih lagi buka bantuan. Kalau harap-harap kalau siapa-siapa teringin nak membantu kami, 30 pelajar bersama 3 orang guru. Moga-moga kita dianugerahkan kebaikan. Siapa-siapa yang teringin, ada letak tabung tak? Boleh tak tabung? Boleh ya. Nanti JK kalau ada tabung kat belakang. Ya, nanti tu ada tabung kat belakang, insya-Allah. Kalau tuan-tuan teringin nak kirim harta ketika hidup, sebab ketika kita mati kita tak boleh bawa lah harta kita. Kita bawa 3 lapis kain tu saja. 3 lapis kain ni kita. Ya, kemudian hak perempuan dia bawa 5 lapis kain yang tu saja. Tapi harta kalau kita nak bawa kirim ketika hidup, harta tu akan tunggu kita dalam syurga. Tapi kalau kita tak kirim, dia mungkin jadi bahan bakar dalam api neraka jahanam. Tuan-tuan yang ada duit banyak, bagilah banyak. Sebab setiap banyak tu dia akan dapat pahala banyak. Tuan-tuan yang ada duit sikit, bagilah sikit. Kalau tak ada duit, pergi pegang saja tabung tu. Ya Allah, pemudahkan kalau Ustaz Amran. Lepas tu start motor, baliklah ambil duit. Bukan doa boleh turun duit saja bergurau, tuan-tuan. Ini nikmat yang Allah bagi pada kita, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan kami, ampuni dosa kami ya Allah, dosa besar maupun yang kecil ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa sengaja maupun tak kami sengajakan ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa tersembunyi maupun yang nyata ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, dosa yang dahulu maupun yang semasa ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa ayah dan ibu kami ya Allah, dosa pasangan hidup kami ya Allah, dosa anak-anak dan seluruh ahli keluarga kami ya Allah. Ampuni dosa teman-teman dan jiran-jiran kami ya Allah, dosa umat muslimin wal muslimat yang hidup maupun telah meninggal dunia ya Allah. Rahmati kami bagi Ramadan-Mu ya Allah, berkati kami bagi Ramadan-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini saksi kami menghuni syurga-Mu ya Allah. Jadikan Ramadan ini saksi penghadang kami dari api neraka-Mu ya Allah. Ya Allah, pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Pertemukan kami dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Rezekikan kami pertemuan dengan Lailatul Qadar-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni kami yang bersedekah di waktu ini ya Allah. Jadikan sedekah kami penghubung jembatan ke syurga-Mu ya Allah. Jadikan sedekah kami penghadang dari api neraka-Mu ya Allah. Makbulkan doa kami ya Allah, sampaikan hajat kami ya Allah, tunaikan permintaan kami ya Allah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.